Bicara undang-undang untuk hari ini, edisi Rampai Pagi kami akan membawakan tajuk mut'ah nilai yang wajar. Dan alhamdulillah kami cukup gembira sekali hari ini di studio kami telah pun menjemput seorang pakar untuk berbincang mengenai dengan perkara ini, merupakan seorang peguam syar'i yang mulia Azrul Anwar Haji Ahmad. Apa kata kita terus sapa beliau Sarina? Baik, silakan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertama kali kita ni secara bersemuka. Kalau sebelum ini secara virtual dan hari ini topik yang dibawakan itu mut'ah nilai yang wajar. Jadi rasanya pada permulaan saya mengetahui akan tajuk ini, saya fikirkan mut'ah ini adalah sebagai ganti rugi. Rupanya pemahaman saya tu salah. Mungkin inilah juga ruangnya untuk kita ni lebih diberikan pencerahan dan juga penjelasan berkenaan dengan mut'ah ya. Dan topik yang dibawakan ini pun mut'ah nilai yang wajar. InsyaAllah narasumber kita Tuan Azrul akan terus berkongsilah sebagai mukadimah dan juga menerangkan apa sebenarnya dimaksudkan dengan mut'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Rampai Pagi dan juga kepada penyampai iaitu Dini dan juga Salina terhadap jemputan yang diberikan kepada saya. Okey. Seterusnya saya terus kepada apa yang dimaksudkan dengan mut'ah di sini ya. Maksud mut'ah yang dimaksudkan di sini adalah berdasarkan kepada Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 yang mana memperuntukkan bahawa mut'ah ini adalah maksud pemberian yang wajib ke atas suami kepada jandanya mengikut hukum syarak. Mungkin dalam bahasa mudah yang saya ingin sampaikan di sini adalah pemberian sagu hati daripada suami kepada isteri jika penceraian itu dilakukan tanpa sebab yang munasabah mengikut hukum syarak. Dalam arti kata lain, jika penceraian itu berlaku disebabkan oleh contohnya isteri murtad ataupun disebabkan aib atau fasah daripada pihak isteri kepada ataupun daripada aib dari isteri menuntut fasah daripada aib daripada pihak suami, isteri itu tidak berhak untuk menuntut mut'ah. Dalam arti kata lain ni, mut'ah ni adalah pemberian sagu hati daripada suami kepada isteri yang diceraikan. Tapi ada faktor-faktor yang membolehkan ianya dituntut di mahkamah keluarga Islam lah tuan, maksudnya tuan. Dan dalam hal ini sebenarnya juga apa antara faedah ataupun hikmah dan juga tujuan mut'ah ini? Hikmah dan tujuan mut'ah ini seperti yang saya maklumkan tadi, maksud mut'ah ini adalah pemberian sagu hati daripada suami kepada isteri. Bila kita bercakap mengenai pemberian sagu hati ini, maksudnya ia menunjukkan secara tidak langsungnya menunjukkan kebaikan daripada pihak suami kepada isteri yang diceraikan agar isteri itu dapat meneruskan hidupnya selepas berlaku penceraian dan juga secara tidak langsungnya dapat meringankan beban isteri yang diceraikan oleh suami dan juga ia dapat isteri itu dapat memulakan kehidupan baru tanpa suami di sisi ataupun sebelum dia kahwin baru. Dan juga yang paling penting adalah penghargaan suami kepada isteri di atas sumbangan dan peranan yang telah diberikan oleh isteri ketika mereka bersama. Itu yang poin dia yang penting, itulah penghargaan itu. Sebab kita bercakap mengenai sagu hati yang diberikan, dia secara tidak langsung dia menghargai apa semasa dalam dia punya perkahwinan mereka tu. Dan mungkin jodoh sampai di situ saja diceraikan, jadinya mungkin suami ada memberi sesuatu lah sagu hati yang dipanggil mut'ah ni. Ini adalah kita bercakap mut'ah ni adalah hak isteri terhadap yang pada suami yang diceraikan lah. Seperti yang tuan nyatakan tadi, di antara matlamatnya ialah untuk meneruskan kehidupan selepas berlakunya penceraian, membantu sebenarnya membantu bekas isteri. Jadi mungkin ada yang memikirkan kalau untuk membantu dan sebagainya apabila kita bercakap dengan mut'ah, ada yang memikirkan mengenai dengan jumlah, berapakah jumlah yang mungkin dapat dituntut ke atas bekas suami. Mengenai bila kita bercakap mengenai jumlah mut'ah ni kan, secara undang-undangnya, dalam undang-undang ni tidak ada satu formula ataupun satu pengiraan yang spesifik untuk jumlah mut'ah ni dikira. Sebab ini dia mungkin tidak ada satu macam undang-undang yang tidak ada memperuntukkan bahawa bila diceraikan ini jumlah yang ditentukan, tidak ada dalam undang-undang. Jadinya untuk kita mengambil kira faktor jumlah
pemberian itu mungkin kita perlu melihat kepada kemampuan seorang suami. Kemampuan seorang suami dan juga sisi lain kita melihat pada pengorbanan isteri itu sebut semasa dalam perkahwinan, sifat-sifat isteri itu apa yang telah dilakukan. Tapi yang paling penting adalah mungkin kemampuan suami itu dan kira. Kita tidak mahu macam kita menuntut sesuatu yang lebih daripada kemampuan suami. Nanti dia akhirnya nanti hanya berada di atas kertas saja. Tidak tu. Mungkin kita balik kepada maksud asalnya. Mungkin tadi yang saya share awal tadi, saya kongsi awal tadi maksudnya pemberian yang wajib. Tapi ia tidak mengspesifikkan berapa dan mungkin itu pun sagu hati mungkin jumlah itu. Mungkin kalau ada berbalik kepada perbincangan suami isteri ini, kalau ada satu jumlah yang dipersetujui oleh kedua pihak adalah lebih baik itu. Dan pihak akan menang-menanglah. Ya. Tidak ada pemusahan di situ. Betul. Jadi jika sekiranya bekas suamiannya, orang kita ni membantah untuk memberikan mut'ah, pastinya ada sebab-sebab yang membolehkan ataupun dibolehkan di dalam undang-undang keluarga Islam. Mungkin dapat dihuraikan juga tuan. Dia kalau untuk suami ini, kalau dia macam untuk seseorang tu mendapat mut'ah mesti berlakunya penceraian di antara suami dan isteri. Kalau tidak ada berlaku penceraian masih suami isteri, tidak ada mut'ah tu akan timbul di situlah. Jadinya bila dan penceraian itu berlaku disebabkan oleh suami menceraikan isterinya dengan melafazkan talak. Dan kalau penceraian itu disebabkan tidak disebabkan oleh isteri sendiri. Contohnya ada penceraian ni ada secara suami melafazkan talak kepada isteri dan juga ada isteri juga boleh memohon untuk bercerai secara ni. Jadinya kalau isteri memohon cerai disebabkan oleh macam suaminya keluar daripada agama Islam ataupun suaminya berlian ke hadapnya dan dia masih berhak untuk isteri itu berhak untuk menuntut. Ini secara penceraian itu bukan disebabkan oleh isteri yang semata-mata lah. Jadinya kalau kemudiannya kalau disebabkan contohnya kalau suami isteri memohon cerai disebabkan oleh suami tidak mampu untuk membayar nafkah persembahan. Jadinya di situ masa hidup pun dah bercerai secara tidak mampu bayar nafkah, jadinya takkan selepas untuk mut'ah lagi. Jadi itu antara sebab yang tidak akan memungkinkan mut'ah itu ditunaikan lah maksudnya. Tapi kalau dilihat dari segi hukum, kerana nafkah itu sebenarnya adalah wajib. Jadi bagaimana pula keadaan selepas bercerai? Macam mana? Yang wajib pun dia macam saya cakap yang wajib pun dia tak bagi masa hidup. Lepas tu lepas bercerai kamu nak isteri nak minta lagi mut'ah sagu hati kepada suami itu, rasanya macam benda itu suatu yang mungkin tidak akan berlaku lah. Mungkin dari sebab sadar mungkin suami tidak mampu lagi kan pendapatan ataupun itu semasa mungkin kadang-kadang isteri ini dia tahu macam dah tidak mampu untuk ni, apatah lagi untuk mut'ah yang sagu hati ini untuk diberikan kepada pihak isteri yang diceraikan itu. Dan saya percaya ada syarat-syarat yang boleh diperincikan bagi pemberian dan juga penerimaan mut'ah itu. Dia syaratnya mesti macam saya cakap tadi mesti berlaku penceraian. Kalau tidak ada berlaku penceraian di situ tidak ada mut'ah, isu tidak mut'ah akan timbul. Dan jika kalau berlaku penceraian pun macam saya cakap tadi disebabkan oleh pihak suami bukan daripada pihak isteri jadinya dan untuk dapatkan mut'ah juga mesti ada berlaku hubungan suami isteri ketika dalam perkahwinan. Ada syaratnya. Kalau tidak berlaku hubungan suami isteri boleh juga, tapi mas kahwin belum ditentukan ketika mereka itu dan isteri itu berhak untuk mendapat mut'ah ketika berlaku perceraian itulah. Kalau terlihat dari segi syarat-syarat pemberian dan penerimaan. Jadi macam mana pula kalau sebaliknya ni tuan mungkin dari segi halangan daripada berjaya untuk menerima mut'ah. Okey. Bila cakap halangan daripada ni maksudnya halangan daripada pihak isteri Kalau isteri itu berlaku penceraian disebabkan oleh isteri, contohnya tadi suami keluar agama Islam. Di sini isteri yang keluar daripada agama Islam. Ini dia murtad. Dan disebabkan oleh dan juga disebabkan oleh faktor kemiskinan pihak suami ataupun fasa dia menceraikan yang tadi saya cakap sebab dia tidak isteri memohon bercerai daripada suami disebabkan
fasah disebabkan suami tidak mampu untuk membayar nafkahnya. Jadinya itu pun benda tu mungkin menghalang daripada pemberian daripada hati. Macam saya cakap tadi tu, nafkah yang wajib pun dia tak dapat bagi. Ini kan sagu hati selepas daripada penceraian berlaku. Jadinya itu yang menghalangnya lah. Jadi Tuan, saya percaya banyak situasi yang berlaku lah kalau melihat kepada kes-kes yang berlaku di negara Brunei Darussalam. Jadi adakah juga golongan bekas isteri ini bagi pihak wanita lah ya, Tuan, mengetahui akan adanya tuntutan muta'ah ini dalam undang-undang keluarga Islam? Ada setengah yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui ya. Contohnya, kadang-kadang bukan semua orang ni ada orang. That's why sebab itu kita perlu ada tahu dan yang mengambil tahu mengenai hak-hak seorang isteri yang diceraikan. Mereka bukan setakat diceraikan ditinggalkan begitu saja. Ada hak mereka yang perlu dipenuhi oleh si suami, samping daripada nafkah iddah, nafkah tu, dan mut'ah ini adalah salah satunya. Mungkin kebanyakannya yang berlaku, mungkin kalau ada setengah pihak yang sang isteri dia mahu bercerai, dia mahu bercerai saja, dia tak mahu menuntut ini. Ada pun ada juga, ada yang mahu menuntut. Itu bukan salah, itu sebab hak mereka untuk menuntut kan. Cuma kadang-kadang dipertikaikan yang jumlah saja yang dituntut. Jadi maksudnya di sini kalau selepas perceraian berlaku dalam sesebuah keluarga tu, suami akan tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anak, tetapi kepada isteri selain daripada iddah selama 3 bulan tu, muta'ah ni antaranya yang boleh mereka tuntut. Dan bagaimana proses tuntutan muta'ah ini, dan adakah ianya sekali tuntutan sahaja dalam jumlah tertentu dan dibayar secara bulanan, ataupun bagaimana kaedah pemberiannya? Kaedahnya pemberiannya kalau berlaku perceraian, jika tidak ada persetujuan daripada pihak suami ataupun isteri dia untuk satu jumlah yang dipersetujui mestinya ada tuntutan di mahkamah lah. Di mahkamah, bila mahkamah menentukan berdasarkan kemampuan ataupun apa faktor-faktor lain lagi. Jadinya pemberian ini mungkin ada yang sekaligus, ada yang juga boleh bersara beransur-ansur. Bulanan juga kan. Beransur-ansur dia mungkin ada bulanan juga. Tapi yang terjadi banyaknya mungkin kalau jumlah itu tidak berapa banyak dan mungkin perlu diberikan secara terus juga. Bulanan pun ada juga, tapi daripada pihak saya jarang berlakulah. Jadi mungkinkah juga terdapat banyak saya ni yang mengajukan kerana ada yang berkirim soalan, John, ya. Ada penonton kita yang berkirim soalan. Rakan penerbit menyampaikan, katanya adakah juga situasinya di kalangan pasangan di negara Brunei Darussalam, mereka sudah ada membuat perjanjian awal jika perkahwinan dibubarkan. Jadi muta'ah ni sudah memang ditunaikan jualah sekiranya. Adakah tu yang sepatutnya sudah awal membuat perjanjian itu? Setakat yang saya tahu, apa yang saya buat, tidak dari pihak-pihak saya tidak ada lagi lah yang tu buat perjanjian awal. Tapi boleh? Ya boleh, tapi kemudian nanti perlu dilihat lagi lah macam mana. Mungkinlah masa perjanjian tu dibuat, mungkin si suami itu rasakan ia mampu memberikan jumlah yang disetujui. Tiba-tiba selepas berlaku perceraian itu, mungkin dia tidak mampu untuk memberikannya. Mungkin dia belah, kalau jumlah itu bersama masih kekal, okey. Kalau berkurang itu yang jadi masalah. Kesian juga kan. Kesian juga. Jadinya pemberian kita pun tak mau membebankan pihak suami juga. Sebab maksud asal adalah pemberian sagu hati. Bukan dia tak ada pemberian yang wajib. Paksa. Paksa kalau paksa. Baik. Antara sebab yang tadi diberikan contoh, kalau yang tidak berhak menerima muta'ah ni, kalau sekiranya si isteri itu murtad ataupun keluar daripada agama, bagaimana pula kedudukannya kalau umpamanya isteri ini digugurkan semasa perbicaraan itu nusyuz? Bagaimana? Dia nusyuz ini tidak ada isu untuk nusyuz ini, untuk muta'ah dia tetap berhak untuk tetap berhak. Dia yang menghalangnya ni sebenarnya yang dia keluar daripada agama Islam sebab terpaksa perkahwinan mereka itu dibubarkan. Jadinya seterusnya kalau dia punya, and then sebab dia
isteri bercerai secara fasah itu suami tidak mampu untuk membayar nafkah. Jadinya itulah disebabkan dia punya. Jadinya nafkah yang kita cakap tadi yang wajib pun dia tak bagi. Apalagi ini yang sagu hati yang ni pun apa lagi. Mungkin soalan kalau boleh ditanyakan kepada pihak tuan, mungkin wanita yang baru diceraikan kurang pengetahuan dari segi mutaah dan sebagainya. Adakah macam mungkin diberitahu barangkali oleh pihak tuan ataupun pihak yang tertentu mengenai dengan dari segi kebajikan diorang, hak-hak diorang ini? Sebab selalunya apa yang terjadi kalau yang pihak isteri itu dia berjumpa dengan peguam pihak kami akan menerangkan apa hak-hak mereka selepas berlaku perceraian, dan mereka akan ambil tahulah benda itu dan terpulang kepada mereka sama ada mahu meneruskan ataupun tidak. Ada setengah orang dia mahu bercerai saja. Yang lain dia tak mahu banyak hal lagi. Sebab benda ni kalau tidak ada persetujuan, dia akan panjang dan naik mahkamah akan jumpa lagi bekas suaminya tu. Adakah juga kedudukannya apabila pasangan tersebut bercerai dan pengurusan mutaah juga telah disabitkan dalam perintah mahkamah tu, tapi lepas itu ia rujuk. Macam mana keadaannya? Tapi masih lagi dalam proses membayar mutaah dan setelah itu mereka rujuk. Dia tak ada isu benda tu sebab dia kalau rujuk pun itu dia orang punya tu, tapi hak yang tu selepas isteri diceraikan jadi isunya rujuk itu tidak timbul lagi kan, sebab dia diceraikan dan hak dia untuk mendapatkan atau mungkin dia orang berbaik semula rujuk, okey, mungkin si yang isteri itu mungkin dia cakap okey tak apalah, kita dah baik semula. Perjanjian antara dua individu tak saja tu maksudnya. Itu di antara diorang saja, mungkin bukan melibatkan pihak ataupun mungkin diorang boleh minta nasihat. Mungkin dah berbaik semula dan tidak perlu dipanjangkan benda tu lagi lah. Kalau saya boleh tanyakan kepada pihak tuan, tadi yang Tani bincangkan, yang paling penting ialah persetujuan. Yang Tani cuba untuk halang daripada berlaku ialah orang sampai ke mahkamah dan sebagainya. Tapi memang perkara ini wujud terjadi. Jadi apakah di antara implikasinya kalau sudah dibawa ke mahkamah, apakah tindakan undang-undang yang lain yang boleh dikenakan kepada si suami? Dia kalau nak cakap, bila kita bawa mahkamahnya, dia bukannya tindakan, dia macam tuntutan daripada pihak isteri kepada suami. Tuntutan yang menuntut dan perlu melalui proses yang agak dan terpaksa menceritakan apa yang sebelum terjadilah. Dipaksa rasional yang menuntut itu dan seumpamanya. Rasional terpaksa bercerita apa yang terjadi, membuka balik ceritalah. Di sana ada orang yang okey benda tu, tapi kalau dah tidak ada persetujuan, terpaksa untuk isteri untuk membuka, terpaksa untuk dia nak tuntut apa yang nak, terpaksa buktikan kenapa ia dapat jumlah itu. Ini mungkin boleh menjawab juga. Dinyatakan tadi, kita ni ada menyoal tadi, berapa jumlah mutaah yang boleh dituntut, dan tuan sendiri ada menyatakan indah tentu. Kadang-kadang walaupun pihak isteri itu menetapkan harga sekian untuk dituntutnya tu, indah semestinya dipersetujui oleh pihak mahkamah jika melihat kepada mungkin kedudukan ekonomi suami dan seumpamanya kan tu macam tu. Dia kalau dia menuntut ini, mungkin ada orang yang menuntut ini, dia pertama sekali akan diajukan tuntutan itu kepada suami dan suami akan melihat jika dia mampu, dia boleh. Mungkin tidak ada, jika tidak ada, suami kata tidak mampu, sebab dia akan pergi ke, sebab yang sekarang ini apa yang terjadi bila berlaku tuntutan itu tidak terus ke mahkamah lagi. Dia perlu ada satu proses dengan rundingan dengan pegawai suluh di mahkamah dulu. Suluh. So jadinya mereka akan berjumpa tanpa peguam. Mereka berjumpa dengan pegawai suluh tu dulu, mereka berbincang. Di situ ada perbincangan di situ. Kalau tidak berlaku persetujuan, tidak ada persetujuan di antara mereka, dan barutah kita akan ke mahkamah. Mahkamah itu dan hakim akan mendengarlah semua apa yang tuntutan daripada sini, dan sebelah isteri akan membuktikan kenapa ia perlu tuntut macam ni, dan suami akan cakap berdasarkan kemampuannya macam mana kan. Jadinya daripada situ dah hujungnya sekali barutah hakim menentukan berapakah jumlah yang. Adakah juga pernah berlaku kedudukannya apabila suami itu yang mau banyak cakap lah istilahnya tu, apabila bekas isteri ni menuntutnya jumlah ani yang dituntut, dan per bulan itu sebenarnya kalau dilihat daripada gaji suami, orang sehingga tinggal sedikit saja, dan suami
bukan je merelakan macam indah mau banyak Indah hal mau kan, panjang, indah mau panjang lagi sehingga kena bawa ke mahkamah lagi kan. Mungkin pada peringkat suluhatullah ia sudah bersetuju. Jadi macam mana keadaannya, sedangkan pihak suami ini sebenarnya tersepit juga, tetapi bukan terpaksa dan hanya bersetuju dengan permintaan bekas suami, bekas isteri. Ada juga berlaku kalau macam itu, dia tak mau panjangkan benda ni ke kan, mahkamah. dia terpaksa, bukan terpaksa lah, macam bersetujulah untuk apa jumlah yang berlaku. Dipinta. Jika itu dah peringkat suluh selesai itu semua, dia tutup di situ sajalah. So dengan Dia sendirinya tidak ke mahkamah, dan ada satu perjanjian yang telah ditandatangani di antara mereka, dan jadinya tidak akan pergi ke mahkamah. Cuma nanti mungkin usaha untuk mencari mungkin pembayaran bulanan itu ataupun mampu, sebab sekarang kalau kena dituntut, kalau yang langsam ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Dan kalau bayar bulanan itu mungkin ikut kemampuan mereka lah. Mungkin itu akan jadi satu perkara yang baik jugalah. Tapi selalunya yang ada juga yang orang yang malaskan banyak hal, banyak bicara kan. Setuju saja tahnya. Contohnya 500 sebulan. Sedangkan orang gaji bersihat tu hanya tinggal berapa ratus jua. Jadi barang itu perlu orang istilahnya kalau ia sudah berlaku di peringkat perbicaraan suluh tu segalanya terbuka betul. Terbuka. Benda tu perlu diambil kira jugalah. Mungkin kalau kita pun sebagai isteri pun takkan nak terus-terus tengok-tengok ni semua masing-masing meneruskan hidup masing-masing kan. Karena membebankan benda ni kita tak mau membebankan suami juga. Ujung-ujung nanti yang susah nanti kan. Sedangkan perlu juga masih wajib membayar nafkah jika ada anak-anak. Baik, untuk akhirnya mungkin ada sebarang nasihat dan juga saranan daripada pihak tuan sendirilah agar masyarakat kita ni, pasangan suami isteri ataupun mungkin golongan muda yang masa ni kan orang mendirikan rumah tangga, apa bentuk ilmu yang perlu mereka ada, khususnya kalau membicarakan tentang undang-undang keluarga Islam ini. Ini sebenarnya apa yang mereka perlu tahu, mungkin apa yang efek kesannya selepas impaknya selepas perceraian itu, dan hak-hak masing-masing yang perlu ditahulah. Dan si suami juga tidak jangan pula menafikan hak-hak isteri, dan juga isteri juga yang mungkin di pihak isteri juga perlu ada tolak ansur jugalah. Dia tak boleh nak terus macam suami tidak, sebenarnya suami ini hak ni adalah termaktub dalam undang-undang. So bendanya di situ, bila kita sebut pasal hak, itu adalah hak mereka. Cuma sekarang ini yang perlu ditahu, yang perlu kita ni tahu, bukannya yang suami mungkin tidak perlu menafikan, jangan menafikan hak mereka. Hak isteri, hak, bila kita sebut pasal hak. Sebab hak tetap hak. Hak tetap hak. Ia bukannya. Cuma sekarang ni yang perlu ada rundingan di antara mereka itu, perlu ada satu yang bila tuntutan ni perlu ada satu jumlah yang munasabah kedua-dua pihak, tidak membeban. Sebab nanti kan kalau tidak bersetujui, benda tu sebab ni akan berpanjangan. Especially kalau pihak-pihak suami isteri itu ada mempunyai anak, mereka akan berhubung lagi. Dan mereka akan bercakap mengenai kemajuan anak, sekolah anak macam mana. Jadinya di situ mereka bukan hak ni bila dah dapat sagu hati, dapat mutaah ni habis di situ. Mereka akan berhubung mengenai dengan kebajikan anak apa semua. Baik, mungkin secara ringkas, adakah jangka masa yang ditetapkan untuk bekas isteri menuntut mutaah ini selepas bercerai? Mana tahu lepasnya kahwin baru dia akan menuntut mutaah. Dia tidak ada timbul haknya ada di situ untuk menuntut daripada pihak suami. Sekali-sekali tuntut je lah. Kali once dia tuntut, itu saja sekali saja. Dia tidak ada satu time frame apa semualah. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan dapat menjawab sedikitlah setiap kewahaman habis kita. Ada soalan yang Jody kirimkan tadi. Dan terima kasih kepada tetamu pada pagi ini, Yang Mulia Tuan Azril Anwar bin Haji Ahmad, Peguam Syar'i, yang juga telah memberikan pencerahan berkenaan dengan mutaah nilai yang wajar. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.